والتزكية والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekarang ada muka apa? Muka 5. Itu benar. Dan makna salbiyah dah. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, dan makna sifat salbiyah iaitu tiap-tiap sifat yang maknanya itu menafikan barang yang tiada patut bagi zat dan bagi segala sifat. Duk berkecek masalah sifat lagi lah. Jadi sifat Allah Subhanahu Wa Taala hak kita dak mengaji ni, bila kita bagi tu ia ada 4 grup semua dah, 4 bagai, 4 bahagian. Satunya orang panggil sifat nafsiyah. Kita mengaji dahulu lepas sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni ada satu iaitu sifat wujud. Makna nafsiyah tu apa? Sifat yang bangsa diri, sifat yang bangsa zat. Sifat yang diri dia tu seakal-akal zat dah. Dia sifat bukan zat. Tapi setelah dia tu, kalau ada dia ada zat, tak ada dia tak ada zat. Maka orang panggil sifat yang bangsa tunggu zat. Tak ada dia tu tak ada zat. Kalau sabit dia, zat ada. Kalau tak sabit dia, zat tak ada. Hilang zat. Kalau ada sama ada. Maknanya kalau timbul sama timbul. Kalau tak ada, raib sama raib. Tu maka sifat tu panggil sifat nafsiyah. So iaitu sifat wujud. Tu sifat wujud. Tu dah. Orang panggil sifat yang bangsa tunggu diri. Setia. Tunggu diri zat. Selama zat dia ada, ia sabit situ. Wujud. Tak gimana dah. Tu. Tak itu. Supaya bola. Bola ni teka bulat kepek. Wujud ada situ. Selama mana diri bola tak hilang, wujud dah sabit situ. Adapun kepek dia, bulat dia, apa semua tu hak tu, tak tetap. Orang panggil tak tunggu. Tu sifat nafsiyah orang panggil. Tu sifat yang kedua panggil sifat salbiyah. Ambil daripada sifat kidam sampai kepada sifat apa? Sampai kidam baqa' mukhalafah lihal qiyam min nafsi wahdaniyah. Sampai wahdaniyah. Geruk tu orang panggil sifat salbiyah. Hang nak ngaji salbiyah tu.
Nang yang salbiyah. Lepas tu ambil daripada kudrat sampai kepada kalam, orang panggil sifat ma'ani. Tu geruk secuk. Sifat tu hal belaka tapi bagi we mudah nampak ya. Tak reti pun tak ada apa li. Bukan wajib fardu ain kena reti pak ni. Tapi kalau ingat tu ya mudah nampak gitu je. Tu. Lepas tu geruk yang kelipat orang panggil sifat maknawiyah. Sifat yang dibangsa kepada ma'ani. Bila isbat ma'ani, sabitlah sifat negatif. Terus dia lawan bagi ya gu bagi kau sifat manawiyah, sifat ma'ani. Kaunuhu yang 7 tu. Nampak dah? Gambar tak? Tu. Maka hak ni nak cara sifat salbiyah. Salbiyah tu gapo? Tu. Dan makna dan bermula makna. Sifat salbiyah maksud, makna tu kena ke maksud dah. Bermula maksud, tujuan ulama usuluddin, makna ataupun maksud ulama usuluddin bagi sifat salbiyah. Salbun sifat yang kalau kita terjemah asal salbiyah, yakni sifat yang dibangsa kepada ternafi. Sifat salbiyah yakni sifat buat gitu. Yakni sifat yang dibangsa kepada ternafi. Tu. Tu dah. Buat lagu ni betul salbiyah tu. Sifat salbiyah. Ini sifatun mangsubatun ila salbin ai insilabin. Salbi dengan mana insilab? Salbun tu menafi. Menafi dengan mana ternafi di sini. Salbun makna nafyun. Insilab makna tula dengan intifak. Makna sama juga dengan adamun dalam setengah ibarat kitab. Habis. Tu dia. Tu salbi. Apa salbi? Tu ya ayat terjemah Iaitu. Tu ya ayat. Iaitu khabar tu. Makna tu mubtada, iaitu tu khabar. Bermula makna sifat salbiyah itu, iaitu makna sifat salbiyah tu. Gapo salbiyah? Iaitu tiap-tiap sifat. Tiap-tiap sifat. Ni ya umum. Tiap-tiap sifat. Bila sebut kata sifat, benda tu sabit di mausuh lah dia. Sabit di mausuh. Ada mausuh dia, ada tuai dia. Tiap-tiap sifat. Sifat mana? Yang ni sifat kepada sifat saat ni tu. Tiap-tiap sifat ni kita tak kait dengan sifat siapa pun tak apalah. Ni kita dengan cara umum rupa dia. Kalau kita kira sifat tu gitu. Tiap-tiap sifat yang maknanya, tiap-tiap sifat yang bermula maknanya, makna sifat itu, makna sifat itu menafikan, yakni ternafikan barang tu, yakni sifat-sifat yang tiada patut bagi zat, tiada layak ia barang tu tak patut, tak layak bagi zat, yakni zat Allah Ta'ala. Senang pakai kait zat dengan zat Allah Ta'ala. Tak bahaya lagi.
kena tulis terjemah, kena hurai pula situ. Maknanya itu menafi, tulis situ. Yakni, tulis pada menafi itu. Yakni, tiap-tiap sifat yang apabila disebutkan dia, maka kita faham bahawa ternafi dan tertolak sifat yang tidak layak dengan zat Allah. Misalnya sifat kidam, artinya sedia. Maka semata-mata lafaz sedia itu kita tidak boleh faham sifat itu lagi. Maka apabila ditanya apakah makna sedia itu, maka kita jawab bahawa sedia itu maknanya tidak ada mula dan ternafi permulaan. Dan tertolak humi bagi ada Allah. Maka baharulah kita faham lafaz sedia itu. Begitulah kita faham bahawa kekal itu ialah ternafi binasa. Dan asa itu ialah ternafi berbilang-bilang. Tu habis itu pada kat tu ya. Nampak tu dah. Jadi bagi tubik tu je nak we muda ingat ya. Nak we muda kita cek. Zat, misalnya zat Allah Ta'ala, sifat wujud
Dia tak suku wujud. Nafsiyah. So dia ya nafsiyah. Sebab apa wujud nafsiyah? Kerana wujud ni sifat yang tunggu diri zat. Kalau sabit dia, sabitlah zat. Kalau ada dia, ada zat. Kalau zat ada, sabit ada dia. Kalau zat tak ada, kalau zat hilang, zat raib, zat tu lenyap, wujud pun binasa. Maknanya tak ada wujud. Ada sama ada. Sama tunggu. Kau tak gimana? Wujud ni duk tunggu situ. Walau zat nak jadi kok mana pun, zat nak bersifat lagu mana pun. Sebab kalau kita kata Tie tu nak patah ke, nak tinggi ke, nak rendah ke, nak bulat ke, nak kepat ke, walaupun sifat lagu mana pun tie, selama zat ada, wujud ada situ. Kalau gitu ya tunggu duk situ. Orang panggil nafsi, bangsa diri, tunggu diri. Sebab tu ya saya. Ada segeruk lagi orang panggil salbi. Apa salbi? Bila nak reti dia kena reti kot dak. Kena reti kot dak dulu, dak. Dak. Tu salbi. Nak reti ke dak? Reti kot dak. Dak gapo? Cuba tengok. Bila sebut kata kidam, apa kidam? Kita arti dia sedia. Sedia. Lawan bagi sedia tu apa? Baru. Baru ni layak ke tak layak? Baru ni layak dengan Tuhan tak? Tak layak. Kalau gitu tak baru. Ternafi baru. Ternafi barang yang tak layak saat ni tu. Tak baru. Baqa. Kekal. Lawan bagi kekal ke apa? Binasa. Fana. Binasa ni layak dengan Tuhan tak? Tak layak. Kalau gitu tak binasa. Ternafi binasa, tertolak sifat binasa. Reti kekal ni, reti kata tak binasa. Bukan kata reti kata binasa. Reti kata tak binasa. Reti sedia, reti kok tak baru. Yang ayat ada ni mari. Reti kok tak. Kalau tu reti bulat, reti kata tak kepat. Supaya tu, ya gitu. Tu. Nampak dah? Tu. Reti kok mari tak mari tu. Oh tinggi rumah ni. Reti kata tak renah. Reti kok tak renah. Tu nak ikut rupa sifat salbi. Di tak. Mano orang tu? Apa mano? Tak reti kata kena. Kata apa mano? Mano tu ke apa? Reti kat mana? Tak ada anak. Bubuh bala dia. Apa bubuh? Tak ada rambut. Reti kot tak. Tu. Nampak lagi? Kena kira. Apa bubuh? Bubuh tak ada rambut. Tak ada rambut. Nampak tu dah? Tu. Kalau nahu pula. Tu. Sukung wei sini wei. Tak ada kata patah, tak ada bawah, tak ada domah di sukung. Apa sukung? Tak ada baris. Pergi kot rupa tu. Tu orang panggil reti kot tiada. Adam. Tu orang panggil salb. Salbun dengan mana insilab. Nafyun dengan mana intifak. Tu. Dia bagi we mudah nampak je. Padahal sifat tu hai berlaku. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala semua. Tu. Dia reti kot tak. Mari berapa orang? Kawan seorang ya. Gapo-gapo. So tu gapo? Tak banyak, tak bila-bila tu so. Tu reti kot tak agak. Tu. Tengok. Nampak tu dah? Bersalahan. Apa bersalahan? Tak serupa. Tu bersalah reti kot tak.
Serupa tu layak ke tak layak dengan Tuhan? Tak layak dengan Allah nak serupa benda baru. Maka tak serupa, ternafi serupa. Itulah bersalahan. Gambar tak tu? Boleh. Tu salbi. Tak ada ayah apa leh? Talbiyah. Ni orang panggil salbiyah yang khas. Salbiyah khas di sini dia. Makna salbiyah. Jadi salbiyah yang khas dia ada dua. Salbiyah ada al-talbiyah khas, salbiyah am. Kalau turut salbiyah amah ni dia ada belaka tiap-tiap sifat Tuhan tu salbiyah belaka. Cuma dia tak reti kot tu. Salbiyah dia ada dua. Ada salbul khas, salbul am orang panggil. Khas ni orang panggil khas. Khas ada salbun am. Salbiyah am ni maknanya apa? Salbiyah am ni ada belaka tiap-tiap sifat Tuhan. Kalau kita kira tak belaka, wujud ada, apa ada, tak ada. Tak ada tak? Tak ada. Kudrat kuasa, apa kuasa? Tak lemah. Basat sifat pelihak. Apa sifat pelihak? Tak buta. Reti kot tak agak sifat lain pun. Kalau kira reti kot tak, nak cari kot tak tu boleh reti kot tak agak. Tapi ke mana? Kalau kira ikut tak tu je tak berlaku semua sifat salbiyah tu ada berlaku. Cuma bila kita tuju ke sifat pejam mata je tak gambar kot tu. Dia tak gambar kepada tak tu. Dia gambar kepada sifat masing-masing. Supaya gini. Kalau kita nampak bok ni sutir. Cuba pejam mata gambar bok sutir. Kita kata bok ni ada. Bok ni ada. Bila kita dengar kata ada, kita nampak gapo? Kata kita. Kita nampak apa? Tak nampak pun malaikat gambar bok tu. Ada ni tak ada juga kalau kira. Tapi bila kata sebut kata ada gambar gapo? Gambar diri bok. Sebab apa kita gambar diri bok? Kerana ada tu dengan zat tu seakan-akan diri benda tu dah. Seolah kata benda tu lo, seakan-akan benda tu lo. Sebab tu kita gambar ke diri benda. Bok tu ada weh. So ada. Pak kita kata bok ni pak segi. Bila kata pak segi kita gambar ke apa? Tu. Kita gambar apa? Pak segi. Tak bulat kita gambar ke tu. Tak bulat. Tu. Bok ni tebal. Tak ni pi. Tengok kita gambar kot tak. Kut gambar kot diri tak tu. Tu lain dah. Bok ni hijau. Pulak dah pejam mata gambar. Hijau. Apa hijau? Sebut kata hijau. Ya tak hitam, tak putih. Tapi kita tak gambar kot tak tu. Kita gambar kot diri sifat yang ada pada bok tu sendiri. Hijau. Kita gambar sifat hijau. Tu. Kerana kita tuju ke sifat hijau. Sebab hijau tu benda ada pada zat. Sampai tu lah hijau panggil sifat ma'ani. Dia tuju ke sifat sendiri. Padahal hijau ni tak putih, tak hitam agak pun. Tapi kita tak gambar kot tak tu. Jaga molek. Gambar situ ya. Tu salbi. Salbun. Masya-Allah dah. Benda tak ayah leh. Tu. Habis itu, maka salbiyah sifat yang ternafi barang tu sifat lah. Iaitulah ternafi, menafi dengan mana ternafi. Yang ibu makna menafi dengan mana menafi betul-betul. Kadang-kadang tertipu, kita tertipu dengan ibarat kita. Ulama dulu kan dia terjemah betul-betul. Dia kata sifat yang bangsa menafi barang hak tak layak. Jadi bila sifat tu menafi, apa menafi? Menolak tu baik. Faham kata bila ada kidam tu menolakkan baru. Dulu tu barulah. Bila bersifat dengan kidam tu tolak baru tu baik. Bukan makna menafi lagu tu. Bukan makna tenang tu baik lagu tu. Tak boleh kata gitu. Tu. Faham redak tu. Maka si barang yang tiada patut, tiada layak, tiada sesuai bagi zat jenis zat Allah Taala dan bagi segala sifat
Dia kecek lagi. Dan ni atop kepada apa? Atop kepada zat. Tiada patut bagi zat dan tiada patut bagi segala sifat Allah Ta'ala. Padahal kalau kita kira tak guna lapar bagi segala sifat pun tak pedah. Kerana ia sudah memadai dengan barang tu dah. Barang yang tiada patut bagi zat. Tak apalah kalau dia kata bagi segala sifat pun ia termasuk juga, kerana sifat ma'ani pun bersifat dengan kidam juga lagi ya. Sifat ma'ani tu sedia. Apa sedia? Tak baru sifat ma'ani tu. Bagi segala sifat, jadi sifat yang bangsa ada. Kena kata gitu, segala sifat jadi segala sifat ma'ani. Tu bagi zat jadi bagi segala sifat jadi segala sifat ma'ani. Kena kat lagi tu. Habis itu alhamdulillah tu. Cuba tengok yang misal tu, dia mudahlah yang misal. Seperti kidam dia kata. Kita tulis dah saat ni. Seperti kidam, kidam artinya sedia ke? Seperti kidam jadi sedia Allah Ta'ala. Wah itu. Jadi sedia Allah Ta'ala. Sifat kidam. Bukan kodam ni tak buat kaki. Kidam sedia Allah Ta'ala. Apa makna sedia? Apa makna kidam? Apa makna sedia? Makna kidam itu bermula makna kidam, makna sedia Allah tu apa? Makna dia kita reti ke mana? Ialah bermula makna kidam tu ialah khabar, menafikan awal. Menafikan awal, kecek menafi pula dah. Jadi ternafi permulaan, ternafi hummi awal tu, menafikan awal. Jadi ternafi awal, ternafi hummi. Tu menafi awal, ternafi, tertolak, tak ada hummi sini. Menafi awal ini tak ada hummi, ternafi hummi. Apa makna hummi awal dan permulaan tu lah atau kepada awal. Tafsir makna awal ya. Menafikan awan, ternafi awan dan permulaan. Permulaan, mula. Tak ada humi, tak ada mula. Kerti tak? Sebut kata kidam sedia, apa sedia? Tak ada humi. Apa tak ada humi? Tak ada mula. Tak ada mula. Tak ada awal, tak ada permulaan. Bagi zat. Bagi ada zat, bukan dan tu, zat tu, to tu. Bagi zat Allah Ta'ala. Bagi zat Allah Ta'ala. Tak ada humi bagi ada zat tu Zat tu ada tak? Ada. Ada dia bila? Tak ada humi. Tak ada permulaan. Tak ada permulaan itulah sedia. Sedia tu kita reti ke mana? Sebut kata sedia? Oh, tak ada. Tak ada humi. Tak mula. Tu reti kot tak tu. Apa dah? Kalau orang panggil hei salbiyah tu kira betul mana? Kalau kira salbiyah sungguh kira betul mana? Kira betul menafi tu, kira betul ternafi awal tu salbiyah tu salbi. Nampak tak gitu? Gambar dak. Habis itu. Dan bagi segala sifatnya atau kepada zat Allah. Dan bagi segala sifatnya, sifat Allah Ta'ala ini sifat yang bangsa ada, iaitu sifat ma'ani. Situ jaga. Alhamdulillah, jaga mulai. Habis itu. Tak ada permulaan bagi zat, tak ada permulaan bagi segala sifat ma'ani. Itu dia. Habis itu. Itu dia. Betul. Habis itu ada apa tu? Yo kaitnya sifat ma'ani lah hak tu hak besar. Dan baqa atau kepada kidam.
Dan seperti baqa ada hamzah lagi kalau kia. Dan baqa menafikan akhir. Ya kecek dia hazah tu. Mana ya ada lagi ya? Dan baqa jadi maknanya itu ya kena kata lagi. Dan baqa jadi dan bermula baqa maknanya itu, makna baqa tu gapo? Tu bisa semakar dengan ibarat tadi. Dan bermula baqa itu maknanya, makna baqa tu ialah menafikan akhir. Apa makna menafi tadi? Ternafi dan tertolak akhir. Akhir ni hujung. Ternafi hujung. Tak ada hujung. Dan berkesudahan. Dan ni atau pada akhir. Berkesudahan. Kesudahan tu bahasa kita panggil sud. Tidak? Sud. Akhir. Sudah. Ternapi hujung. Ternapi sud. Tak ada hujung. Tak ada sud. Tu reti kata kekal. Tak gitu ke? Yalah tak? Ya reti kot dok gitu. Seni. Dia reti kot dok gitu seni. Payah ke selbiah tak payah ni. Cuba we reti murak dia sudah. Tak apa. Habis. Tenapi akhir dan kesudahan. Bagi keduanya. Bagi ni takluk kepada ternafi tu. Ternapi itu bagi keduanya. Kedua zat Allah dan segala sifatnya. Sifat Allah Ta'ala. Tak ada hujung, tak ada kesudahan bagi zat Allah. Bagi ada zat Allah. Dan bagi ada segala sifat makna itu. Itu keduanya terus kat situ. Nampak tu dah. Musannaf kita misal dua sifat ya. Lepas tu dia katakan dimakiallah engkau kata pada segala makna yang tinggal lagi daripada sifat salbiyah. Dia kata dimakiallah. Apa dimakiallah? Yakni seperti makna sifat kidam dan baqa. Tu dimakiallah. Dimakiallah yakni seperti makna sifat kidam dan baqa. Supaya sifat kidam saat ni dan sifat baqa saat ni, begitulah engkau kata, engkau huraikan pada segala makna bagi sifat-sifat yang maksud bagi yang tu kena ke sifat, bukan sifat ada makna. Idafah tu. Segala makna bagi sifat-sifat yang tinggal lagi. Sifat-sifat yang tinggal lagi. Menghurai gila-gila makna bagi sifat-sifat yang tinggal lagi. Mana sifat tinggal lagi? Bayar pada yang tinggal lagi. Daripada sifat salbiyah. Daripada segala sifat salbiyah. Mana tulis pada yang tinggal lagi tu? Iaitu mukhalafatuhu lil hawadis sampai wahdaniyah. Sampai wahdaniyat. Jadi 3 lagi lah kecek mudah-mudah. Engkau panah dah, dia panah je, panah kamu pergi. Tu. Kalau tak reti lagi, kau heret marisa lagi pun tak nampak. Ni yo mari 2 dah pada. Sebenarnya cukup dengan so pun kalau kita cerdik. Pada so ya. Ni heret 2 ya tambah dah tu. Tu. Habis itu. Habis katalah tu kesimpulannya sifat salbiyah, sifat yang bila kita reti kepada tidak gitu. Mak dapat tak mak? Boleh. Tu. Payah ke Fadli? Payah juga dia tak biasa. Tak kira. Q tak Q pun. Hak ni kelas apa tahu tak ni. Ni. Hak ni PQC sini. PQC. Apa PQC? Power Quality Classroom. Ni. Bukan quality classroom saja tak. Power.
Mulai tak situ. PQC. Demo tak dah duduk kelas ni. Tu dia. Alhamdulillah. Maka kata dia rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi. Bayar kata mako. Bukan miskun tu kasturi. Ni mako bukan sing weh. Lah macam miskun cari juga. Apa miskun cari kamu? Oh kasturi. Dak ke mako. Maka ada permulaan bagi Allah Ta'ala dan ada akhir baginya dan bersamaannya bagi segala yang baru dan berkehendaknya kepada zat dan kepada fa'il yang menjadi ia akan dia. Mana tak khabar? Dan ada yang bukan kata mendawi tu, menduai pada zatnya. Dia alih meriduk lepas pada wah sebenar. Dia lopak. Teka tobak tu gaduh dak lopak. Alih. Menduai gitu pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya sekaliannya tu khabar maksud itu. Sekaliannya itu tiada patut bagi zat Allah Ta'ala. Sekaliannya tu baru khabar jumlah. Ada permulaan tu mubtada, sekaliannya tu khabar. Tu tak ada khabar tak apa. Maka ni tafrek dah. Tafrek pada kata seperti kidam tu dah. Kira tafrek dah tu. Kata dia rahimahullah ta'ala, kalau gitu kita reti dah. Maka ada permulaan, ada humi, ada mula bagi Allah. Bagi Allah Ta'ala, bagi ada zat Allah, bagi zat Allah Ta'ala. Ada mula bagi zat Allah. Tuhan ni ada tak? Ada bila? Oh, yang mula daripada sekian-sekian tahun. Oh, ada mula bagi Tuhan, ada humi bagi ada dia tu. So, dan ada akhir, ada hujung, ada suk, ada kesudahan baginya, bagi zat Allah, nyonya Allah Ta'ala. Dia kecek ada permulaan, padahal permulaan bukan ada. Dia kena maka permulaan bagi ada zat Allah. Tu barulah sesuai. Tapi tak apalah, kecek mudah-mudah. Tu ada mula bahasa kampung ada mula, padahal mula bukan ada. Mula tu sungguh je. Ada hujung tu bukan ada. Reti je sungguh je hujung tu. Tapi kecek je. Tu. Maka ada permulaan bagi Allah Ta'ala dan ada akhir baginya bagi Allah tu. Ada suk bagi Tuhan. Tuhan ni ada tak? Ada. Suk bila? Oh tak lama dah nak mati dah. Tu. Binasa dah dia. Mati dia dulu kena pada dunia ni. Misalnya. Ataupun boleh nak pergi tak ada dia. Boleh tepuh dengan tak ada dia. Dan bersamaannya atop kepada ada permulaan telah dah. Dan tu atop kepada ada permulaan. Ada mula bagi Allah dan ada hujung bagi Allah, ada akhir, ada kesudahan bagi Allah. Dan bersamaan Allah Ta'ala, bersamaan serupa, bersamaannya ni serupanya Allah Ta'ala, bersamaan bagi dengan mana akan, lam tu zaidah ya kalau kiranya, bersamaannya Allah, jadi serupanya Allah Ta'ala akan segala yang baru, segala perkara yang baru. Ada Tuhan serupa dengan benda baru. Zat dia serupa zat benda baru. Sifat dia serupa sifat benda baru. Perbuatan dia serupa perbuatan benda baru. Serupa benda baru tu, dia tak royak lagi ke apa. Dan berkehendaknya, ni nak pergi ke sifat kiamuh lah. Atau kepada ada permulaan. Dan berkehendaknya, berkehendak Allah Ta'ala, berkehendak oleh Allah Ta'ala, berkehendak kepada zat.
nak kepada zat. Jadi zat yang apa? Zat yang menupan ia padanya. Awak gitu sini. Berkehendak ia Allah Ta'ala kepada zat ini. Zat yang menupan ia Allah pada zat itu. Tu gitu. Zat yang menupan ia pada zat itu. Tuhan tu nak kepada zat untuk nak tupai duduk. Supa dengan merah kena tupai di bunga. Mani kena tupai di butir gula, butir saka. Masing kena tupai di butir garam. Tu. Kalau berhajat kepada zat lagi tu. Dan kepada fa'in atau kepada zat. Berkehendak Allah Ta'ala kepada fa'il. Ini makna yang kedua bagi Qiyamul bin Nafsi. Lawan makna yang kedua. Berkehendak kepada fa'il. Fa'il ni apa? Tukang. Kecek tukang lah sini. Dia tafsir makna dah tu kita. Kepada fa'il, kepada tukang yang menjadi ia fa'il, ia tukang tu menjadi akan dia akan Allah Ta'ala. Berhajat kepada tukang menjadi tu. Dia nak kepada tempat untuk menupai atau. Jadi dan dengan mana atau tu. Dan kepada fa'il tu atau. Yang mana-mana so pun tak ada dah. Tak mesti kena hipung sekali. Berkehendak nyonya Allah kepada zat atau berkehendak kepada fa'il yang menjadi ia akan dia. Kalau dua-dua kau sangat lagi. Dan ada yang menduai pada zatnya. Dan ni atau kepada permulaan tadi. Ada permulaan. Ya kita tak nampak. Mungkin tak ada khabar lagi tu. Dan ada yang mendua. Ada zat. Kalau tak kena kecek mausul lagi. Kerana dia takdir ke depan dah. Dan ada yang menduai. Ada yang bertanding. Tu menduai. Bertanding. Dan serupa. Dan berbilang-bilang. Tu menduai belaka tu. Lama kata yang menduai itu ada yang mendua apa yang meniga supaya maksud yang mendua yang berbilang-bilang. Ada yang membilang-bilangkan pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Jadi berbilang-bilang pada zatnya zat Allah Ta'ala. Zat Tuhan ada dua. Zat ni ada dua ke atas. Zat dua. Dan pada segala sifatnya sifat Allah Ta'ala. Dan ni atau pada zat. Jadi menduai, jadi berbilang-bilang pada segala sifatnya sifat Allah. Jadi sifat ma'ani Allah. Segala sifatnya jadi sifatnya sifat Allah, sifat yang bangsa ma'ani. Kena buat itu. Segala sifatnya sifat yang bangsa ma'ani. Tu kalau tak nampak tengah-tengah malam tapi tulis. Itu dia. Ya usaha ni kalau kita reti bang, tak ada ayah pada kita jauh ni mudah ya. Mudah sangat. Tu dia. Maka kata dia Allah, mana lagi? Dia kecek mendua pada zatnya. Berbilang-bilang pada zat. Kau dulu. Wahdaniyat ada apa? Wahdaniyat pada zat, wahdaniyat pada sifat dan wahdaniyat pada af'an. Dia ada satu lagi. Ternafikan mungfasil pada af'an tu. Sini dia kena tak masa jugalah tu. Mendua pada zatnya dan segala sifatnya. Ada pada masya-Allah lah. Tak ada tengok. Dan pada segala perbuatannya. Allah, kita ni kena duk hurai pula sini dah. Sekali lagi. Dan ada yang mendua pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Ada yang mendua pada zat Allah Ta'ala. Apa makna? Apa makna sini? Kalau kita kira sungguh mengikut istilah dia. Mendua pada yakni. Buat gitulah dah. Mendua pada yakni zat Allah
dibelah bagi berjuzuk-juzuk. Dan ada zat yang lain, serupa zat Allah. Serupa zat Allah. Tu dua situ. So dua tu. Tu. Lepas tu segala sifatnya tu tulis pula, yakni segala sifatnya, yakni tiap-tiap satu jenis bagi sifat ma'ani itu ada dua ke atas, seperti dua kudrat, tiga iradat. Masalah. Dan ada sifat yang lain serupa sifat Allah pada hakikat sifat itu. Pada hakikat sifat itu. Tu. Ya kita ambil dua kerana ya wahdanya ternafi dua kam. Kena dua kam sini. Muttasil mufasil. Dan pada segala perbuatannya, perbuatan Allah tulis pada segala perbuatan, yakni ada zat yang lain boleh mengada dan meniada seperti Allah Ta'ala. Maksudnya segala perkara yang berlaku itu bukan hasil daripada Allah yang satu, bahkan hasil daripada yang lain juga. Tu maksud. Ni padahal kita lepas dah lebih kurang tu dah. Cuma nak terang sikit-sikit lah maksud dia. Kalau gitu ada mula, ada hujung gi supa, gi nak ke zat melupai, gi nak ke zat yang menjadi ke dia. Gi ada zat yang lain supa zat dia. Dua pada zat, dua pada sifat masalah. Tiap sekaliannya bermula sekalian perkara yang tersebut tu perkara yang tersebut bermula sekalian perkara yang tersebut itu tiada patut, tiada layak, tiada sesuai bagi zat Allah Ta'ala. Tak layak, tak patut bagi zat Allah dan bagi segala sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Tak patut belaka tu. Tak gitu ke? Ada mula ni patut ke dengan zat tu? Tak patut. Kalau gitu kidam tu tak ada mula, ternafi barang tak patut kan itu. Ada hujung ni patutkah dengan zat tu? Tak patut. Kalau itu kekal tu tak ada hujung, ternafi barang tak patut kan itu. Dah itu ke?
serupa dengan benda baru, layak ke dengan Allah? Tak layak. Kalau itu mukhalafah. Apa mukhalafah? Ternafi serupa tu, ternafi tak layak kan itu. Nampak dah tu? Wahakaza. Nampak tu dah? Tu. Dan bagi segala sifatnya sifat Allah Ta'ala, sekaliannya tiada patut. Kerana apa tiada patut? Kerana ilak pada tiada patut. Sebab apa semua benda tersebut tu tak layak bagi zat Tuhan? Sebab apa? Kerana membawa ia sekalian itu. Membawa ia sekalian tu. Membawa apa? Membawa menjadi sebab. Menjadi sebab ia sekaliannya tersebut tadi itu ada mula, ada hujung, serupa. Tu semua tu membawa kepada bahru, membawa jadi sebab kepada bahru. Jadi bahru Allah Ta'ala bahru. Dia ada mula, baru ada. Boleh binasa, berarti baru juga. Serupa benda baru, baru juga. Dah itu ke? Tu. Dah itu. Lepas tu dah lemah. Ni ada ni atop kepada baru, orang panggil atop lazim di atas malzum. Bila lazim daripada baru, lemah. Tu. Jadi membawa kepada baru, dah lemah. Lemah Allah Ta'ala. Bila baru, lemah lalu dah. Lemah. Tu. Nak kepada tukar menjadi, tengok tu. Lemah lalu dah. Tu. Maka ternafi benda tu. Tak patut benda tu ke dengan zat Allah Ta'ala, kerana benda tu akan membawa kepada bahru Allah Ta'ala dan lemah Tuhan, dan kekurangan atau kepada bahru dan kekurangan. Tu. Dan kekurangan orang panggil atau kepada baru dan kekurangan. Tu. Jelas juga. Tu. Jadi baru, kekurangan atau supang lemah ni tu. Lazim daripada baru, kekurangan Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan. Tidak ada kesempurnaan, tidak ada kemuliaan dak. Lekeh, kekurangan jadi lekeh, hina. Tu. Nak jadi mulia ke mana diri sendiri pun kena orang jadi lagi. Tu wahakaza. Tak payah dia. Tak payah. Bermula yang dimakian itu mustahil atas Allah Ta'ala. Mubtada. Bermula yang dimakian itu, dimakian mana? Dimakian bahru dan lemah dan kekurangan tu. Bermula yang dimakian itu bahru Allah, lemah tu kekurangan tu hak tu mustahil, tak boleh terima, tak boleh jadi atas Allah Ta'ala. Tak boleh jadi, akal tak terima. Bahak. Tu tengok je berekeh lagi. Tu kita berekeh. Mana mak? Buku apa dah mak? Tengok je mak. Buku apa dah? 12 apa minit? 3 minit baru ke? Pukul 12 baru ke? Pukul 12 dah. Tu nak tanya, pukul 12 yang baru ke? Pukul 12 dah. Tanya situ. Jawab mak. Jadi dua patah tu ya, ambil mana-mana so. Macam tu. Tu. Pukul 12 yang baru. Pukul 12 dah. Seri. Apa je? Tak say nak 28 ya. Baru. Ke dah. Mak. Dah. Apa? Kali lagi. Gudah. Apa gudah tak say? Nak say ya. Baru dah. Mak kata dah. Ngatuk dah tu kalau gitu.
Tu. Nak padai dulu kan no? Padai dulu ha. Padai dulu pun tak apa. Ada yang mula setak gitu kat dah. Tera dulu dah. Kena lagi. Ai siapa cerah tak apa. Emo ni. Lawe. Tapi wasanya tak leh buat cerah dah kita nak taruh. Tapi demo kena kira masa lagu ni. Kena tidur juga. Jangan kata bila sebut lepas pada ngaji tu duk buat sampai sahur pula. Tak leh ia punah program be. Ia kena kira masa untuk berehat tidur. Tidur setah, lepas tu bangun makan sahur. Lepas tu sahur tu jadi gagah sikit kita untuk nak subuh. Sebab kalau kita tak tidur tu, lepas sahur tu subuh, masa nak subuh cepat-cepat. Lepas subuh tu masa nak tidur dulu, tak gerak. Tapi kalau orang tidur sikit tu, dia gagah sikit. Lepas pada cerah tu baru nak kira tidur. Pukul 7 baru nak tidur. Pukul 8. Jangan lepas subuh tidur lalu. Kalau hari biasa pun tak berkat dah hidup. Kalau lepas subuh tidur lalu tu, dia tak berkat dah. Apatah lagi bulan Ramadan. Tu. Kita baca Quran apa semua, bercerah sikit pukul 8 ke. Tidur lagi sampai zuhur. Nak tidur tak? Tu ambil rang untuk nak mengaji lepas zuhur pula. Lepas zuhur tak tidur dah. Lepas pada mengaji tu nak jadi Quran, ngaji sampai asar, nak kira, nak buka puasa. Tu. Dia set rang lagu tu. Dia kena cerdik dah bulan puasa ni. Setahun sekali ya. Habis. Tengok wasa rajin lalu dah. Ya wasa rajin lalu dah. Settle tengok. Tamat pop masuk bulan 4. Jadi rank wasa plek tak serupa dulu ni malah ngene buat apa. Tapi bulan ni tu jadi wasa jadi ada power mari sikit. Kena dia mari mana? Moga seteru hak tu Tuhan rahmat. Ada nafsu kita ya. Kada perang dia semua sampai mati. Nafsu ni. Tu gua dengan nafsu tu Tuhan rahmat. Sebab jadi kemudahan banyak mudah. Cuma mudah ni, cebok banyaklah. Dia yang mari tu lepas pada takbir hari raya ya. Allah. Malah ada. Alah, hari raya pagi raya tu malah ada. Dia klik mari. Cuba boleh malah nak pergi semaya, tak apa hari raya. Cuba duduk rumah ya, tak tidur. Tak ada arah. Tu yang malah hari. Ayah golah dah. Tu uruh masa sendiri masing-masing. Tu. Habis itu. Ya bulan puasa ni untuk umat Muhammad ya. Hak tu habis lebih ya, tak ada lah. Apa kita ni hujung ni kok orang panggil kurang amalan semata dah. Kalau kita kira bulan lain tu kurang benar kita. Puasa sunat boleh bila. Senang khamis tak nak kecek. Ni hak pasal Ashura, hak pasal jenis Arafah mana tu pun tebang-tebang. Boleh bila. Amalan kita ni kurang sangat. Kurang banyak. Dah. Kalau kira pada bulan lain. Puasa sunat kurang. Semaya sunat kurang. Segala-gala kurang. Quran pun kurang. Maka bulan ni tak azab untuk proses. Orang panggil. Bulan proses diri. Tu. Ya Allah jadikanlah Ramadan ini sebagai muhpita untuk mengubat penyakit-penyakit diriku ni. Dalam masa setahun ni. We tubik Ramadan ni dalam rupa kata sehat badan kita. Dan nafsu kita. Sehat gitu. Yang duk pergi dengan cara sakit gitu pula. Dah. Boleh tak tu? InsyaAllah dah. Tengok je pula. Pukul apa dah? Mak kata 12-10 minit dah. InsyaAllah. Tapi dah baik molek lah. Ni. Hak ni Silatul Subyan ni kena boleh. Kita ni mesti. Seolah kata modal kita di mana-mana pun modal kitab ni.
Tu lebih lagi usuluddin ni kan ada lebih molek. Ya walaupun ya kecek sikit-sikit pun, tapi dia gelecoh tu patah kaki lalu dah. Tu dia tak boleh. Tak serupa pekah, gelecoh tu bekak je. Kalau pekah kita gelecoh, bekak kaki. Tapi kalau usul, kalau gelecoh pakai patah kaki lalu dah. Pakai mati kadang-kadang. Sebab tu kena beringat bab usul. Tu. Bab pekah kalau gelecoh pun orang panggil rugi ya. Rugi sebab apa? Sebab pahala tu dia tak hasil misalnya. Pahala tak hasil. Kita gelecoh rukun semaya. Tak sah semaya. Tak sah semaya tu tak hasil pahala semaya. Gitu ya. Tak hasil tu kena siksa situ. Tapi kalau usul gelecoh pakan ngaco. Tu hak tu bayar tu. Tu hak tu jadi takut tu. Sebab tu kena jaga molek. Duduk dalam saljak panggil jalur dia. Dalam jalan ni hak ulama letak. Selamat insya-Allah. Habis kat tu, dan dinamakan sifat salbiyah itu sifat adami. Ialah dah tu. Sifat yang bahasa adam, artinya tiada maujud. Beliklah kau. Kerana tiada berdiri ia pada zat dan tiada maujud padanya. Kecek musing-musing di mari. Artinya tiada sah dilihat akan dia, ya Rabbi. Dan tiada melazim ia bagi sifat yang lain, dan tiada ziyadah ia atas zat dan atas sifat yang lain, dan maknanya menunjuk tak apa dah tu. Jenak lain pula tu. Tu kau pergi sini dah. Sekat tu dulu kemudian kata dan dinamakan sifat salbiyah itu sifat adami. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa', wa du'a'in la yustajab, wa nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wan ikhwani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wa judan manna بالمصطفى الرسول نظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا وزنة عرش ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا ينفعنا رب فقنا وفقي أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنسا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كلا وأخلانا تقياء علماء نوصى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون
واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سارع في رضاك ولا تولنا ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقه